Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan agenda pengajian tafsir ringkas dan juga tadabbur kepada beberapa ayat yang kita pilih dalam surah yang kita belajar pada kali ini. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita masih lagi berada dalam juzuk yang ke-30, surah yang ke-109. Surah 109, juzuk yang ke-30, surah Al-Kafirun. Surah yang menyebut tentang perbincangan dengan orang kafir. Kalau nak kira banyak surah semuanya sebut kafir belaka, tapi dalam surah ini khas sebab Allah Taala tujukan satu ayat, qul ya ayyuhal kafirun, kafir. Maknanya surah pun nama dia surah Al-Kafirun, tapi Allah Taala tak sebut pula surah Al-Musyrikun, kan? Baik, sebelum kita pergi kepada terjemahan dan huraian, lebih dahulu kita baca ayat. Para jemaah yang ada mushaf, yang ada Quran dengan mushafnya, dengan handphonenya, buka. Kita baca sama-sama. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. 6 ayat peristiharan kata putus, pemisah di antara tauhid dengan syirik, iman dan kufur. Mana tidak ada tolak ansur, toleransi dalam dua isu yang besar ini. Iman lawannya kufur, tauhid lawannya syirik. Sebab bila timbul isu akidah, maka tidak ada mufawadah. Itu dalam bahasa Arab kata. Dalam isu akidah tidak ada mufawadah, maknanya tidak ada perundingan. Sebagaimana yang telah dirundingkan oleh Quraisy dengan Nabi SAW, maka turun ayat ini yang kita akan cerita nanti, insya-Allah. Baiklah muslimin dan muslimat para penonton sekalian, kita pergi kepada muqaddimah surah sebagaimana dalam kitab pimpinan dan juga tafsir yang saya pilih ini. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini makkiyatun, diturunkan di Makkah bittifaqil ulama kama zakarahu Ibnu Athiyah wa ghairuhu wa fil mas'alati khilafun yasir. Maknanya boleh katakan sepakat dah para ulama mengatakan surah ini makkiyatun. Ayat dia 6 ayat bila khilaf. Ulama-ulama yang menyusun tentang bilangan ayat, mereka mengatakan tidak ada khilaf dalam surah ini, 6 ayat. Kalau para pengkaji asatizah nak beli kitab
yang menyebut tentang bilangan ayat, ada nama kita ada Al-Bayan fi addi ayil Quran. Menarik ni. Al-Bayan fi addi ayil Quran. Dia sebut tentang kenapa khilaf, kenapa jadi 6, kenapa jadi 7, semuanya ada maklumat. Tasmiyatus surah. Nama surah ini. Masyhur surah ini dengan nama Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Surah orang-orang kafir. Ba'duhum, ada juga sebahagian daripada ulama dia tulis dengan idhafah suratul kafirin. Jadi kalau kita kata surah al-kafirun boleh, kalau kata surah al-kafirin dengan idhafah pun boleh. Dalam Bukhari dia telah menamakan dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ka'adatihi, dia ambil nama ayat yang pertama sebagai nama surah. Dan banyak lagi lah nama-nama lain tentang surah ini sebagaimana disebut oleh sebahagian ulama tafsir dan juga dalam kitab-kitab usul tafsir. Ada nama surah Al-Bara'ah, surah Ad-Din, surah Al-Ibadah, surah Al-Munabazah, surah Al-Muqashqashah. Macam-macam nama. Kata di para ulama itu bukan nama, itu sifat awsaf, sifat. Baiklah para jemaah sekalian. Dinamakan surah Al-Kafirun kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kaum kafir umumnya mengenai soal ibadah yang sebenar. Dia ingat ibadat tu acara. Hari ni aku pergi tempat awak, besok kau mari tempat aku. Seperti ada sebahagian negara, saya pergi melawat tengok, sebelah-sebelah. Di sini masjid Istiqlal, di sini gereja. Kata di guide yang bawa kita, dia kata, bapa, di sini kita kongsi-kongsi. Hari Jumaatnya, parking diambil semua oleh orang Islam. Untuk masjid, hari Ahadnya, buat-buat gereja pula ambil. Ni, jadi dia boleh tukar-tukar toleransi lah. Konon-kononnya dalam masalah parking, taklah jadi masalah. Tapi toleransi dalam berakidah kita kata, tidak. Intisari kandungan menegaskan amal ibadat secara Islam dan menolak sebarang penyembahan dan amalan syirik. Wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada perbuatan yang tidak dimaafkan, diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau orang itu tak bertaubat. Mana dosa syirik, dosa yang paling dahsyat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak ampun sekali orang-orang yang syirik. Bila? Kalau dia mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau sepanjang hidup dia syirik, semua pekong, tapi dekat nak mati dia masuk Islam, habis. Al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam membersihkan semua perkara-perkara yang telah lepas. Kita kata Masya Allah, itulah rahmat Allah SWT kepada hamba dia. Al-a'malu bil khawatim. Amalan itu diambil kira akhir hidup kita. Kalau akhir hidup dia dengan tauhid, alhamdulillah, walaupun dia syirik 70 tahun yang terdahulu. Tapi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah Taala beri keampunan kepada lain daripada syirik. Mana orang lain daripada syirik, sama ada dia masuk dalam neraka dulu nak wal iyaz billah, ataupun dengan Allah Taala maaf nak masuk syurga terus, itu kuasa Allah, tidak ada siapa yang boleh menghalangnya. Maka dalam ayat, dalam surah ini juga mengingatkan kita supaya tetap dasar tauhid dan cara-cara beribadah menurut yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun banyak godaan dan tipu helah pihak musuh-musuh Islam dan orang-orang yang sesat untuk menjadikan kita menyeleweng dari jalan yang benar. Jadi puak-puak sesat ni itulah kerja dia, nak menyelewengkan orang-orang Islam supaya sekali dengan dia duduk neraka, wal iyaz billah. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada fadailuha. Surah Al-Kafirun ni ada kelebihan dia, ada fadilat dia. Yang pertama, tanda. Yang pertama, hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Dawud At-Tirmizi dan asal hadisnya tersebut dalam Sahih Muslim. Dia kata apa?
Kata Jabir, hadis tu panjang. Hadis Jabir ni panjang sekali tentang rihlah perjalanan haji Nabi. Kerana itu para ulama hadis dan ulama semasa menulis sebuah kitab. Kitab Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha Jabir. Ini hadis Jabir itu panjang daripada Madinah sampai ke selesai haji. Jadi di antaranya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay tawaf bi suratay al-ikhlas qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Jabir kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sunat 2 rakaat tawaf. Kan kita selepas tawaf di Kaabah, maka kita disunatkan melakukan solat sunat tawaf. Solat sunat selepas tawaf 2 rakaat. Jadi Jabir kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca rakaat yang pertama Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Satu. Yang kedua, tanda tuan-tuan. Yang kedua dari Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluar oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi Nabi kita juga baca pada 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar ni dia panggil ratibah. Ratibatul fajri, solat sunat. 2 rakaat fajar tu dia baca keluar apa ni? Sepatutnya saya terjemah dulu ya, tapi bimbang takut keliru. Dia baca Al-Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Jadi jemaah ni kadang-kadang dia bila dia dengar satu benda, kita kata Nabi baca qul ya, dia tak baca Fatihah dah. Ustaz kata Nabi baca qul ya, tak baca Fatihah. Jadi saya terpaksa letak dalam kurungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca rakaat yang pertama Al-Fatihah, kemudian qul ya, rakaat yang kedua Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa jaa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ar-rak'atayn qabla al-fajr wa ar-rak'atayn ba'da al-maghrib bid'an wa 'ishrina marratan atau bid'a 'ashrata marratan. Dia kata daripada Ibnu Umar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca pada 2 rakaat sebelum solat subuh. Maknanya 2 rakaat subuh lah. Dan 2 rakaat maghrib, lepas maghrib, bid'an wa 'ishrin. Lebih daripada 20 ataupun beberapa belas kali qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Maka al-ahadis tadullu ala istihbabil qira'ati biha fi ratibatil fajri wa ratibatil maghrib wa rak'atay tawaf wa fil witri. Ingat. Maknanya sunat kita baca 2 surah ni 2 rakaat subuh, sunat subuh mana sebelum raya subuh, 2 rakaat selepas solat maghrib dan juga 2 rakaat solat sunat tawaf dan juga ketika kita solat witir. Jadi witir kita baca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Mana rakaat yang pertama tu biasanya dia baca sabbihisma rabbikal a'la. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahawa 2 surah ini kembar. Kalau kita kata surah kembar tu apa dia? Jawabnya qul ya dengan qul huwallahu ahad. 2 qul. 2 qul ini surah yang dibaca dalam solat sunat. Kerana itu, oleh kerana maksur diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa solat sunat tadi dengan 2 surah ini. Kerana itulah para ulama Islam apabila mari solat sunat, dia kata sunat kita baca qul ya dan qul huwallahu ahad. Walaupun tidak dinaskan dalam hadis tentang itu, kerana ambil istimbak daripada beberapa solat sunat yang ada riwayatnya. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara kelebihannya yang menunjukkan bacaan. Sebab nuzul. Kita tengok pula sebab turun ayat ni kenapa. Ayat ini ada sebab nuzul, maknanya ada kisah dia. Kisah berlakunya penurunan ayat ini sebab orang kafir mari, dia panggil al-mufawadah. Mufawadah tu mari nak berunding. Dia kata surah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana yatuf bil bait. Nabi tengah tawaf. Tawaf biasa dia pergi tawaf di dekat Kaabah. Faja'ahu mala'un min Quraisy. Mari sebahagian daripada ketua-ketua Quraisy mari. Dalam riwayat yang saya baca ni, dia tak sebut nama. Tapi ada riwayat lain sebut nama, tanda nama dia. Ketua pengak ni siapa dia nama? Al-Aswad bin Al-Muttalib, Al-Walid ibn Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il. Ini pak kepala ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Wa qalu ya Muhammad alimna alladhi tad'u ilaih. Kami dengar dah hak mu duk dakwah ni, mu duk ajak orang ni supaya tauhid. Aku dengar dah agamamu ni, kan? Baik, fahalumma na'budu ilahaka sana. Boleh tak kami ikut mu setahun? Geng-geng kepala pengak Quraisy mari jumpa Nabi, dia kata kami ikut kamu setahun. Setahun aku maya. Tahun depan wa ta'budu ilahana sana. Tahun depan mu ikut aku pula pergi sembah berhala. Lagu mana? Fa in kana alladhi ta'budu khairan. Kalau hak mu sembah tu baik, kami dah dapat setahun. Tapi kalau hak kami baik, mu dapat setahun. Dia panggil cerdik sangat dia punya cadangan, kan? Faraqadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tak mau. Maka turun ayat Quran ni, mu jangan duk main-main dalam masalah agama. Dia agama ni boleh boleh di mufawadah, boleh di berunding-berunding. Kita kata tak boleh. Ingat nama 4 orang ketua pengak tadi. Sebab ada istimbat lain pula lepas pada ni, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Surahnya 6 ayat tapi kita boleh pergi 60 minit. Masya-Allah, tabarakallah. Kita pergi pada terjemahan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hei orang-orang kafir. Hei buat-buat kafir. Ayat ni direct, straight to the point kata orang. Tak ada runde-runde, hei non muslim, la kafir. Jangan duduk takut-takut. Nak panggil anak kita hari ni, dia panggil taghyir khitab ad-da'wi. Ubah cara dakwah. Orang kafir pun tak boleh panggil, kena panggil non muslim, babi tak boleh kata, kena kata khinzir, gapo lagi hak tak boleh kata. Banyak benda hak tak boleh kata. Dan kita tengoklah. Baik. Dalam ayat ini Allah Taala mula dengan qul. Qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah Taala mula dengan surah dengan bi fi'li amrin, dengan satu arahan. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Quran itu semua daripada Allah. Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya bacanya kepada manusia. Dan maka Nabi SAW diperintah oleh Allah Ta'ala, suruh pergi kata. Mu kata. Jangan takut. Takut Nabi pergi dekat orang kafir. Puak-puak Quraisy, mari kita bincang-bincang. Allah suruh kata, ya ayyuhal kafirun. Hei kafir. Ini kita kena tegas. Mu kafir, kena mengaku. Kan? Ada orang cerita zaman dulu. Ada seorang ahli politik ni. Dia kata, dia ni bukan Islam. Dia kata, saya pun dikafirkan oleh pokok Islam. Memang kafir pun, kan? Allahu Akbar. Wahazi surah, tanda tuan-tuan, ada 5 surah, ini fakta. Ada 5 surah yang dimula dengan qul. 5 surah dimula dengan qul. Yang pertama, suratul jin. Surah Al-Jin. Yang kedua, surah kita ni, Al-Kafirun. Yang ketiga, siapa boleh sambung? Yang ketiga, 3 qul. Qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 5 surah. Ingat dah. Anak-anak suruh ingat selalu hari ni. Suratul Jin, surah Qul ya, 3 qul. 5 surah. Ayat banyaklah, tapi nak permulaan surah. Jangan salah. Permulaan surah, 5 surah ini dimulai dengan qul.
Apakah hikmah Allah Ta'ala mula dengan kalimah Qul? Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh baca-baca. Memang tugas Nabi kena pergi baca pun. Tapi kenapa Allah Ta'ala beri kalimah Qul? Kata. Yang pertama sekali. Tanda. Yang pertama, hikmah dia yang pertama, litakid ala anna mawdu' as-surah laysa mimma yakhusun Nabi. Nak menguatkan bahawa surah ini bukan untuk Nabi, tapi untuk Nabi sampaikan kepada umat dia yang kafir, yang tak dengar kata, yang cuba nak berunding dengan dia, tak usah duduk runding-runding. Kita ni ada masalah besar, iaitulah masalah poin besar kita ni akidah. Bukan boleh main-main. Dia panggil muhkamat al-aqidah. Usul akidah tidak boleh berunding. Maka di sini kita nampak satu perbezaan besar di antara usul akidah dengan masalah siasah. Dalam masalah politik, kan, waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan Quraisy di saat dia lemah, tapi dalam bab akidah lakum dinukum waliyadi, tak boleh nak berunding. Bila Nabi datang pada tahun yang ke-6 ke Mekah, dia diskat daripada masuk Mekah di Hudaibiyah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh je berunding. Buat sulh. Dia tak mau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ambil kata buang Muhammad Rasulullah. Buang betul Muhammad bin Abdullah. Boleh. Kan? Itu dia panggil maslahah. Nabi kita berbincang nak musalahah dengan Ghatafan dalam peperangan Ahzab dan lain-lain. Dalam bahasa kitab dia panggil as-siyasah asy-syar'iyyah. Tanda tuan-tuan. Dia panggil as-siyasah asy-syar'iyyah. Maknanya ilmu siasah, ilmu politik mengikut Islam. Jadi kita kena ada. Tapi bukan masalah usul akidah. Jadi dalam bab ni kita boleh mufawadah. Sekali kita tahaluf dengan orang ni, kita nampak dia jahat, kita tinggalkan dia, kita tahaluf orang, itu dia panggil benda ijtihadiyah. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, tarik balik. Jangan tak betul pun duduk sengih itu juga. Lah, ni ada setengah orang ni tak betul pun kira betul semacam. Lah, itu tidak. Itu dia panggil ittiba'ul hawa, kan? Maka Nabi kita sallallahu pernah beritahu, amma wallahu la yad'uni al-yawm ila khutbatin. Kalau Quraisy panggil aku hari ini buat satu perancangan nak menghormati Kaabah dan nak mendekatkan silaturahim dengan keluarga ni, aku akan terima. Tapi dalam bab perundingan dengan akidah, lah. Itu dia panggil siasah. Maka kita ini kadang-kadang tak membezakan di antara isu siasah dengan isu akidah yang usul, maka kita jadi celaru. Pasal itulah timbul semasa dulu timbul dalam masyarakat masalah tak boleh makan sembelih orang tu orang ni, kan. Itu di antara usul dengan furuk yang dibahaskan oleh para ulama. Baik, kita pergi kepada hikmah yang kedua, litajdidi amri risalah. Nak memperbaharui arahan supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikata kafir. Mungkin kata. Padahalnya Allah Taala perintah dia di antara sifat Rasul tabligh, menyampaikan. Yang ketiga, litabligh wa adamil kitman. Nabi kita mesti kata, jangan sembunyi sekali-kali. Jangan sembunyi, pergi bagi tahu. Walaupun ketika itu Nabi sallallahu di Mekah berada dalam keadaan lemah, dalam dha'f, orang kafir semuanya orang besar-besar, mempunyai kedudukan hebat-hebat, setengah tu anak beranak dia, tapi Allah perintah, qul, pergi jumpa puak dia, kata direct, ya ayyuhal kafirun, hei puak kafir. Keluk-kelik tak ada. Kita bila berjumpa dengan geng-geng kafir, panggil kafir. Non-Muslim bolehlah juga. Kalau dia duduk depan kita, non-Muslim. Tapi kalau tak ada kafir, Arab kata, la mujamalah wala mulayana. Jangan duduk main orang panggil bermuka-muka ataupun berlembut dalam masalah akidah. Tak boleh. Yang kelima, Allah Ta'ala tahu sifat Nabi itu rahmah, lemah lembut. Allah Ta'ala pilih dia. Bukan kasar. Tapi kena ingat, dalam isu prinsip akidah, lemah lembut ada had. Sebab itu kita bimbang apabila orang salah gunakan istilah rahmatan lil alamin. Seolah-olahnya agama rahmat ini, agama tak boleh kacau orang-orang kafir, kita tak boleh nak jelaskan Islam kepada mereka, ataupun toleransi yang lembek, boleh berlaku orang nak buat apa. La. Nabiur Rahmah, Nabi yang disifat oleh Allah Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin,
Saya kata, Nabi itulah yang menjatuhkan hukuman rejam kepada orang berzina yang sebab orang yang minum arak, potong tangan pencuri. Kita rahmatan lil alamin gugur habis. Oh, bersifat rahmahnya kita tak boleh kerah-kerah, kasar-kasar tak boleh. Kita kata ni rahmat mari mana? Macam ni. Apa rahmat yang kamu nak bawa? La, jangan rusakkan. Maka itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun dia bercampur dengan puak-puak kafir di Mekah, tapi al-bara'ah dari sudut interaksi muamalah tak ada masalah. Sampai Madinah Nabi kita berkuasa masih lagi berinteraksi dengan puak-puak kafir sehingga ada baju besi dia katanya tergadai dengan Yahudi, maknanya ada muamalah dia dengan Yahudi. Tapi dalam masalah akidah kita kata tidak ada. Adab akhlak satu perkara, tetapi dalam isu prinsip asas tidak boleh diperkotak-katikkan. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jaa habrun ila Nabi. Datang seorang pendeta Yahudi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Abul Qasim, innallaha ta'ala yumsikus samawat. Allah Taala pegang langit dengan bumi ini, Allah Taala bukit-bukit ini semua sekali. Kemudian Allah Taala berfirman, anal malik, anal malik. Akulah raja, akulah pemerintah. Bila Nabi dengar Yahudi ni bercakap, fadhahika Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketawa, thumma qala ta'ajjuban mimma qala al-habr. Nabi kita kagum dengan ucapan. Artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih boleh dengar Yahudi itu bercakap tentang fakta. Masya-Allah. Ketika pergi Khaybar, seorang perempuan Yahudi nak bagi makanan kepada Nabi, kambing, tapi rupanya kambing itu ada racun. Maknanya Nabi kita terima. Nabi kita terima. Nah, baiklah para jemaah sekalian, kita mengatakan sayang kita kepada seorang, cinta kita kepada seorang, jangan sampai mereka tergadai maruah, tergadai akidah. Orang panggil walak. Nah, kita sekarang ni walak kepada geng-geng kita ni atas dasar prinsip, atas dasar tata kelola, integriti, macam-macam. Tak kira lah orang bukan Islam ni buat apa ke kita, buat apa ke negara dan bangsa kita, walak situlah. Jangan main. Jangan sampai begitu. Baik, kita pergi. Itu kalimah qul. Ada berapa hikmah tadi? 4-5 hikmah telah kita bincangkan. Kemudian kita ambil part yang kedua ataupun kalimah yang kedua. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ada 3 situ. 3 huruf dia panggil. Yang pertama ya. Dia panggil ya ni, dia panggil harfun nida. Ya, wahai. Kalau nak panggil dengan satu kalimah ni cukup dah. Wal harfus sani ayyu. Ayyu. 2. Yang ketiga ha. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Wei. Maknanya 3 kali panggil. Untuk apa ni? Dia panggil wal ha qad yakun harfun nida, qad yakun harfun tanbih. Mana huruf panggil atau huruf peringatan. Mari sini. Jadi tujuan 3 huruf ni dikemas sekali untuk lihasydil intibah, supaya orang dengar tu celak mata. Apa yang kau nak cakap ni? Orang Kelantan kata, mu nak ayat gapo ni? Mu nak ayat gapo, apa yang kamu nak cakap? Itu yang kita kena kuat. Supaya pendengar tu, orang panggil buka telinga betul-betul, dia boleh cakap, boleh dengar apa yang nak disampaikan. Itu dia panggil 3 benda. Ya ayyuha. Masya Allah, tabarakallah. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala panggil terus. Ya ayyuha al-kafirun. Apa dia pula kafirun tu? Para jemaah sekalian, al-kafirun. Kafir itu makna satrun. As-satru, awan as-satru maknanya tutup. Orang kafir itu tertutup otak dia daripada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah dipanggil al-falah, peladang-peladang, hok duk nane tanah sayur, tanah rumput tu dia panggil kafiran. Sebab dia tutup bumi itu dengan tanaman dia. Kan bukan kafir apa ni? Kafir syirik tidak. Maknanya dia tutup, itu dah subasa. Kalau kita pergi melawat negara Mesir, ni ustaz-ustaz kita mengaji Mesir ni dia tahu, kan? Banyak nama kafir. Kafara, kafir syekh, kafir fulan. Kita ni mogok baru pergi Mesir, kita panggil kafir. Marah puak Arab la, dia kata lasna bil kafirin. Dia kata hada kafir. Kafir dengan makna kalau kita gak dia panggil
perkampungan peladangan. Mana di kampung ni banyak orang nanam pokok, maka dia panggil dia kafru fulan. Macam-macam nama. Yang penting ada kafar depan. Jadi bila kata kafir di sini dengan makna kafir ni orang yang tertutup kepala otak dia, tak boleh nak mikir tentang Allah, itu panggil kafir. Maka di antara kafir, ya ayyuhal kafirun, kan? Dalam surah Az-Zumar Allah Taala panggil al-jahilun. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Qul, katakan. Itu bukan awal surah ni. Yang kita sebut 5 tadi awal surah. Adakah lain daripada Allah Ta'ala musuh aku sembah? Hei puak jahil. Dalam surah Al-Kafirun, ya kafir. Yang ni kata jahil. Apa beza dua tu? Jawabnya, dia talazum. Orang panggil dekat. Sebab bila jahil jadi kafir. Dengan sebab jahil tentang Allah Ta'ala, mu jatuh kepada kafir. Wal'izubillah. Tapi kafir itu lebih teruk daripada jahil. Ada peringkat orang jahil ni. Siapa peringkat kafir. Kan? Maka di sini Allah Ta'ala namakan mereka kafir. Sebab apa? Sebab menjelaskan hakikat. Kafir. Bukan nak mengaibkan, bukan nak menjatuhkan terkait. Tapi hakikatmu kafir. Sebab apa kafir? Sebab mu sembah berhala. Itu kafir. Maknanya kalau kita maksud dia orang yang menyembah berhala, Al-Lata wal-Uzza wa Manata salisatul ukhra. Jadi penyembah-penyembah berhala itulah, itu dia panggil kafir. Sebab beza orang yang ada kitab dia tak panggil ya ayyuhal kafir, dia panggil ya ahlal kitab. Dalam Quran membezakan di antara kafir ya ayyuhal kafiru dengan ya ahlal kitab. Ahlul kitab tu kafir juga. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa, kan. Tapi kafir tu ada kitab. Kafir ni kafir tulis ni panggil ni kafir juga. Baiklah para jemaah sekalian, Allahu akbar. Maka dia panggil penyembah-penyembah berhala sebagaimana yang telah kita sebut tadi. Berapa ketua Quraisy mari jumpa Nabi, Aswad bin Al-Muttalib, Al-Walid ibn Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il. 4 orang ni mari cuba nak berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak berunding, Allah Taala hantar mari ayat, mu kata ke puak kafir tu apa nak kata? Tengok ayat yang kedua. Baru sampai situ. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Ini panggil kata putus. Ai fil hali. Sekarang ni la a'budu syai'. Aku tak sembah apa-apa pun yang kamu sembah tu. In kuntum fi syakkin fi dini, kalau kamu syok pada agama aku, aku tak sembah apa yang kamu sembah sama sekali. Maknanya dalam ayat ini kata di para ulama tadabbur ada 2 perkara yang kita kena. Yang pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tauhid, dia tak sembah apa yang disembah oleh puak-puak berhala. Yang kedua, tanda ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahawa ma'abudu, tak pernah. Ni. Pasal tu Allah Taala ulang 2 kali. La a'budu ma ta'budun. Kemudian Nabi kata, wala ana 'abidun ma'abatu. Tak pernah aku sembah seperti apa yang kamu sembah. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada kecil Allah Taala jaga dia, tak pernah dia sembah berhala. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Lah ni sekarang. Wala 'abidun. Tak pernah aku sembah sembahan kamu itu waktu aku budak dulu pun tak pernah berlaku walaupun belum mari Islam masa tu. Jadi ayat ini menyucikan terus peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah sembah berhala wala sekali-kali. Masya-Allah. Wala antum aabiduna ma a'bud. Dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Mu pula tak sembah Tuhan aku. Kalau mu mari ikut aku, mu janji kata nak setahun-setahun, tapi bukan sembah Allah. Mu mari ikut buat seperti aku buat. La. Sebab orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla bukan hanya dengan ikut-ikutan, tetapi orang menyembah Allah Ta'ala itu dengan keimanan. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita takut kita ni kalau tidak dapat kefahaman Islam yang benar, masyarakat kita ni membesar dalam suasana pengenalannya Islam, tapi tuannya tidak beriman. Na'udzubillah. Sebagaimana yang kita tengok kerana sebahagian daripada anak-anak orang Islam yang menentang pelaksanaan Islam, yang menentang ajaran Islam itu secara direct, secara orang panggil
secara berdepan, walaupun kad pengenalannya masih lagi Islam. Di ayat pertama ni Tuhan kata, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Mu tak sembah apa yang aku sembah. Mana kalau mu mari ikut aku pun, oleh kerana kamu tidak beriman, tak jadi. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita, para jemaah sekalian, jangan ada syirik dalam ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali ada syirik di dalam ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena ikhlaskan tauhid. Jadi Allah Ta'ala guna kalimah la a'budu ma ta'budun. Ayat ini menafikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sembah sembahan yang disembah oleh orang kafir di zaman dia. Tak pernah berlaku. Walaupun dia belum jadi Nabi, waktu kanak-kanak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tidak terjebak dengan perkara yang tidak baik, ataupun disebut dengan nama perbuatan syirik. Na'udzubillah. Dan ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dulu pun aku tak pernah sembah Tuhanmu, dan sekarang ni pun tidak, akan datang pun tidak. Mu tak sama mari berunding aku. Puak-puak kafir, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, As, tak sadar mari bicara aku tak akan sembah. Maknanya kena pertegas. Ai lastu ma'bi abidin. Mu pula tak sembah aku, bukan sembah Allah Ta'ala sungguh. Sebab apa? Sebab mu nak main-main je dengan aku. Jangan nak main. Allah Ta'ala sebut ini, wala ana abidun. Tengok dalam. Tengok Quran masing-masing. Wala ana abidun ma'abadtum. Aku tidak pernah sembah. Aku tak akan sembah. Allah Ta'ala tak kata, wala ana abidun ma ta'budun. Ma ta'budun, aku tidak bersembah apa yang kamu sembah tu. La. Tapi Tuhan kata, wala ana abidun ma'abadtum. Apa yang kamu sembah. Tak kira kamu sembah lah ni, kau sembah bila-bila. Wa fiha asrar, maka di sana terdapatnya rahsia. Beza di antara ma'abatum dengan ma ta'budun, apa beza? Rahsianya apa? Tanda. Yang pertama, annal ma'na ma ta'budun lam a'budu qattu. Apa yang kamu sembah tu, aku tak pernah sembah sama sekali. Nabi kita sangat benci dia kepada berhala, benci. Daripada kecil lagi. Dan dia tak pernah makan sembelihan-sembelihan yang disembelih untuk berhala. Jadi kalau na'udzubillah lah kita kata, kalau Nabi pernah sembah berhala zaman jahiliah dulu, maka dia kata antum seperti kuntum ta'budah. Aku sembah kamu dulu, zaman dulu. Tapi sekarang ini tak ada. Yang kedua, isyarat ila puak-puak kafir tu duduk turun-temurun, puak dia tu duduk sembah berhala, ya tawarasun, bukan benda baru bagi orang kafir. Dia duduk sembah berhala tu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam putus terus hubungan dia dengan segala sembahan yang lain. Kalau ada bentuk-bentuk penyembahan, tidak boleh kita buat. Dalil ayat ini kepada larangan musyabahah al-musyrikin. Larangan daripada duduk ikut orang kafir. Duduk menyamai perbuatan orang kafir. Kita ini dekat-dekat ni. Budaya-budayanya hati-hati. Ada budaya yang terjebak dengan agama, jangan ikut. Kan ini sangat berbahaya. Adapun tawaf, sa'i di antara Safa dengan Marwah, pergi berkumpul di Mina, di Arafah, melontar, itu bukan hak Quraisy. Itu hak Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim yang mari bina Kaabah, dan dia Safa, hajar, sa'i di antara Safa dengan Marwah, berjalan di situ. Bukan yang Quraisy cipta. Itu asal daripada ajaran Nabi Ibrahim, tauhid. Tetapi bila mari Quraisy pun ikut juga. Dengan cara dia lah. Dia tawaf telanjangnya dengan gosok isaf dengan nailah atas bukit Safa dan Marwah. Maka apabila Nabi kita datang, Nabi kita hapuskan ma'athirul jahiliyah dalam ibadat tersebut, maka Nabi kita murnikan. Murnikan balik. Sebab apa? Sebab asalnya telah dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Kita kata, jangan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil juga buat ni. Dia tak ambil, tapi dia kembalikan asal. Pasal itulah pendakwah hari ini, ada beberapa perkara dalam masyarakat kita terpaksa murnikan dia. Apa makna murni?
bersihkan daripada syawaib, daripada benda-benda kotor yang masuk dalam ibadat kita, dalam adat kita. Itu tak ada masalah. Itu dipanggil pemurnian. Baik. Kita jelaslah kepada kita. Jelas yang kata itu kita pergi Mekah tu. Pusing Kaabah macam bukan hak kuris tu. Wal yatawafu bil baitil atiq. Kan Allah Taala sebut lit taifin wa tahhir baiti lit taifin. Bersihkan rumahku untuk tawaf. Tawaf tu berlaku awal lagi. Belum Nabi Ibrahim sudah ada tawaf. Maka itu bukan hak kuris. Kita kena ingat. Baik. Di antara rahsia yang kita tengok dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut langsung tentang hujah-hujah, dia panggil ayat manzurah, ayat yang dapat dilihat seperti penciptaan langit dengan bumi, tumbuh-tumbuhan, macam surah lain banyak kan. Khalaqas samawati wal langit. Tapi ayat ni tak sebut. Dalam surah Quraisy ni tidak disebut lagi hujah-hujah alik kita. Sebab apa tak sebut? Tuan-tuan tanda. Sebab dia tidak sebut, kenapa? Sebab dia maqam, kedudukan surah ini i'lanul bara'ah minal musyrikin syirki wal musyrikin. Surah ini nak kata putus, tidak ada hubungan di antara kami dengan kamu, hei kafir. Jadi tak payah, bukan nak berhujah, nak bagi tahu i'lan, putus hubungan di antara kita dari sudut akidahnya. Dia panggil itu, panggil. Sebab itulah setengah ulama menamakan surah ini dengan surah Al-Bara'ah, berlepas diri daripada syirik. Surah Al-Munabazah, surah maknanya mencampak semua perbuatan syirik kan. Alhamdulillah, jelas kepada kita. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Mu tak sikau hak aku. Kalau mu nak betul-betul nak ikut, mari masuk Islam, ikut cara aku. Ikhbar, ada juga pendapat mengatakan wala antum abiduna ma. Mu ni 4 orang ketua pengak ni sekali-kali tidak akan ikut, tidak akan sembah apa yang aku sembah. Ini dikatakan bahawa ini termasuk dalam mukjizat Nabi SAW. Allah Ta'ala beri kepada dia, puak-puak mari berunding dengan mu tu, mereka tak akan masuk Islam. Semuanya mati kafir belaka. Na'udzubillah. Wala antum abid. Mu tak akan sembah apa yang aku sembah. Nabi baca yang disebut oleh Allah Ta'ala. Ataupun Nabi sendiri yang beritahu, orang ni kafir. Tapi kita jangan buat. Kita pergi jumpa orang kafir, mu ni bahasa kafir, mati bahaya tanah. Mati syirik lah, tak mungkin. Kita sebagai seorang Muslim, kita kena letak rahmatan lil alamin. Kita nak dakwah orang, bukan nak jatuhkan orang dalam neraka. Ini ada setengah orang dia suka menerakakan orang. Oh, ni puak celaka, ni puak tak boleh. Kita kena kata, kita kena dakwah, kita kena beritahu betul-betul supaya mereka ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berapa kali Tuhan ulang, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma'abattum wala antum abidun. 2 kali. Ayat 3 maknanya mu tak sembah apa aku sembah. Kalau mu nak sembah juga apa dalam bentuk syirik, itu bukan cara sembah aku betul. Ayat yang kelima ni wala antum abidun, mu tak akan sembah apa yang aku sembah. Maknanya untuk kafir itu. Jadi kafir secara umum tak boleh kita kata. Mu tak akan sembah apa aku sembah, maknanya mu mati kafir. Itu bukan kuasa kita. Kita tak boleh menerakakan orang dan tak boleh mensyurgakan orang. Dua-dua itu salah. Contohnya bila orang ni mati, dalam keadaan kita boleh kata insya-Allah tanda-tanda dia mati ni husnul khatimah. Sebab apa? Sebab dia mati tengah solat, dia mati tengah berzikir, dia mati tengah tawaf, dia mati dalam pakaian ihram haji. Kita kata ini tanda-tanda husnul khatimah insya-Allah. Tapi nak mati stem, orang ni confirm syurga lah, kita tak tahu apa yang ada di sebalik dia. Sebagaimana telah saya ulang beberapa kali cerita seorang sahabat Nabi yang mati syahid dalam peperangan. Sahabat-sahabat kata hani'an lahum, bahagianya dia masuk syurga dalam mati syahid. Nabi kata la, ada benda yang mengganggu nak sampai ke syurga, sebab dia ambil selai kain daripada harta ghanimah, dia ambil senyap-senyap tak minta izin, maka kain itu boleh bawa memanaskan dia dalam neraka. Walaiyazubillah. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang mengajar kepada kita tak boleh kita nak syurga dengan orang mudah-mudah. Kalau orang mati kat kita confirm, saya dengan ini menyaksikan dia ahli syurga. Les, siapa dia bagi wahyu pada awak? Tulis kat sebut saya saksi.
Kita boleh saksi boleh. Kalau kita kenal sungguh kita kata, insya-Allah saya saksi orang ni orang baik, orang soleh, selalu solat, tak jaga solat, jaga akhlak, tak menipu orang. Kita boleh, tapi nak mensyurgakan dia, kita tahu sebab mungkin ada benda lain yang dia kita tak tahu. Allahu akbar. Cuma kita mengharapkan boleh. Jadi ayat ni dua kali ulang. La a'budu ma ta'budun. Ayat yang keempat, wala ana 'abidun ma 'abadtu. Tak pernah aku sembah apa yang kamu sembah. Waktu kecil dulu pun tak. Wala a'budu, aku tak pernah sembah apa yang kamu sembah. Waktu sekarang pun tidak. Sebagaimana Allah Ta'ala ajar kepada Nabi. Jadi ayat ni hati-hati ni. Kita kena, kalau jadi imam baca ayat ni, kita kena hitung 6 ayat jangan lebih. Cerita Allah irham bapak saya rahimahullah taala, dia kata cerita zaman dulu berhimpun orang besar-besar ulama, tokoh-tokoh ulama ni, ada muftinya, ada qadi berhimpun. Jadi salah seorang daripada dia mengutuk guru belaka, naik baca kuliah ayah kafir tak boleh beri. Duk mai wala a'budu wala ana abidu, jadi pusing hak tu tak habis. Patutlah kalau jadi imam kita kena ingat cukup 4. Kalau cukup dah 4, kita bila 1, 2, 3, 4. Kalau khayal lagi pun, lakum dinukum waliyadin. Tamatkan. Kalau tidak, pak cukup duk main. Wala antum abidun, wala ana abidun. Penat kita. Sebuah cerita orang Arab. Dia baca izaja, tapi tak mari ayat. Izaja. Izaja tu maknanya kalau apabila datang. Jadi duk main izaja lama lah. Tak mari dia punya izaja Nasrullah kah? Jadi makmum belakang apa puas menunggu, dia kata lauma aja, mana kalau tak mari apa cerita? Ketawa biar orang pakai batas semaya situ. Allahu akbar. Itu cerita orang Arab lah, cerita nakal. Ayat yang terakhir dalam ayat kita ni ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Maksud dia apa tu? Dia panggil uslub hasr. Mung ikut caramu lah kalau mu tak ikut cara aku. Sebab aku ikut cara aku, tak boleh ikut caramu. Tak usah duduk berunding lah kan. Sebab orang kafir ni mari nak berunding, nak ajak tukar-tukar. Sekali mari sini, sekali mari sini. Maka Nabi kata, Allah Ta'ala kata, lakum dinukum waliyadin. Mu tak boleh nak berunding macam tu. Dalam berakidah ni tak boleh main tukar-tukar kan. Lakum dinukum waliyadin, aku agama aku. Jadi kita dengan orang kafir gitulah, nak paksa dia tak boleh. Kalau kita kata kita paksa dia, ambil pedang, ambil pistol, tak apa. Dia mengucap, tapi dia tak mengucap dengan dia dengan hati. Dia mengucap dengan lidah dia. Tak jadi. Para jemaah sekalian, haza laisa iznan. Ayat ini bukan nak beri keizinan kepada kafir. Kafir lah. Bukan. Cuma nak beritahu bahawa mufasalah fil manhaj. Terpisahnya di antara manhaj. Manhaj aku Islam, manhaj mu kafir tak akan boleh kompromi. Itu maksud dia. Bukan makna kita benar dia jadi kafir bila-bila sampai bila-bila. Tak. Kita kena dakwah dia. Esok jumpa pula Islam. Tak mau. Tak mau, tak boleh paksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi dakwah mesti. Dakwah mesti kena sampaikan. Paksa walaupun tak boleh, tapi dakwah mesti boleh. Allahu akbar. Para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah jumpa Quraisy. Ketika Quraisy tekan dia di Mekah, kan? Nabi kata, ya waiha Quraisy, qad akalatkumul harb. Quraisy mungkin ingat muduk perang berapa ratus tahun dah puak-puakmu ni. Apa salahnya kalau kamu biarkan aku dengan dakwah aku, siapa nak ikut aku mari? Fa in asabuni kalladhi aradu, kan? Wa in azharuni, kalau aku kalah itu yang kamu nak. Tapi kalau aku menang, Allah Ta'ala azharani lah, Allah Ta'ala beri kemenangan kepada aku. Dakhalu fil Islam, ramai orang masuk Islam. Mu nak gimana? Tapi kalau kita berunding baik-baik, membiarkan aku, mu tak ikut aku tak apalah. Duduk dengan puak-puakmu, sembah berhalamu, tapi mu jangan kacau aku. Itu maksud dia ya. Nabi kita berunding dari sudut politiknya, mu jangan kacau aku nak berdakwah. Tapi dalam masalah nak paksa aku agama tukar-tukar, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka ayat ini, al-khulasa anna Allah qarrara al-mufasalah ma'al musyrikin. Dalam ayat ini kata putus, orang panggil hitam putih,
dalam masalah tauhid Allah Ta'ala, kita tidak ada perundingan dengan kafir dalam masalah. Ada juga ulama kata, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, dinukum dengan makna al-din, dengan makna al-jaza' wal hisab, yaumiddin, dengan makna. Bagi kamu, mu ambillah di akhirat esok balas saya mu. Mu kafir, mengaku. Waliyadin, bagi aku, balas aku, beriman, syurga. Itu ada juga tafsir yang demikian. Tapi yang ramainya tafsir itu din dengan mana pegangan hidup. Kesimpulan daripada surah ini, sebagaimana kata dalam Pimpinan Rahman, kandungan ayat-ayat daripada 1 hingga 6 ini mengingatkan kita supaya tetap di atas dasar tauhid dan cara-cara beribadat menurut yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun banyak godaan dan tipu helah dari pihak musuh-musuh Islam dan orang-orang yang sesat untuk menjadikan kita menyeleweng dari jalan yang benar. Jadi kita nak tahu kita benar ke salah, nak tahu kita betul ke tak betul, kita tengok amalan kita, bawaan kita, ajaran kita ni bertepatan enggak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Quran. Kalau tepat, kita kata alhamdulillah. Kalau kita buat tak apa, ustaz, saya nak buat benda baik ya walaupun Nabi tak buat, itu hati-hati. Ada perbincangan panjang ulama di situ. Cuma dari sudut orang panggil mudah-mudahnya, hak mana sunnah Nabi yang sabit, yang dibuat oleh para sahabat, dibuat oleh para ulama salafus salih, maka kita buat. Hak mana mereka tak buat, kita tinggalkan, itu lebih selamat. Tak usah duk banyak teori sangat. Dah, banyak teori ni duk sandar kepada orang tua orang ni, semua manusia tidak maksum lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah kita surah Al-Kafirun. InsyaAllah kita akan sambung lagi surah An-Nasri di dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.